أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita pada hari raya, pada petang raya ini, iaitu dengan tazkirah ringkas yang berkaitan dengan korban, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita sudah menyambut hari raya korban dengan suasana yang Covid ini. Jadi pada petang ini saya ingin sikit memberi pencerahan tentang untungnya, ya, iaitu beruntungnya orang yang melaksanakan ibadat korban. Jadi disebut bahawa sesiapa yang melakukan ibadat korban ini, ya, jadi maksudnya pahala yang didapat, maksudnya setiap kalau dia korbankan seekor, kita kata lembu, ya, ataupun seekor kambing ke unta, ya, jadi setiap helai bulu haiwan ternakan yang dibuat pengorbanan, yang dibuat korban itu diberi Allah Subhanahu Wa Taala satu kebajikan. Jadi dalam hal ini merupakan satu pahala yang sangat besar, ya, dan ini merupakan satu tuntutan, ya, bagi kita orang Islam, ya, supaya melakukan ibadat korban ini. Dan dalam ibadat korban ini ditentukan selama 3 hari kita boleh buat ibadat korban, iaitu pada hari raya pertama, raya kedua dan raya ketiga, ya, itu ibadat korban yang kita boleh laksanakan. Dan begitu juga takbirnya pun kita boleh takbir sampai hari raya yang sampai ibadat korban yang ketiga selepas waktu zuhur, yang sebelum waktu asar gitu. Jadi itulah ibadat korban. Jadi nak dijelaskan, jadi kepada yang melakukan ibadat korban ini, itulah kebahagiaan ataupun bahagian keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan mereka-mereka yang dikatakan beriman ini.
Jadi antara mereka yang beriman yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengenai dengan ibadat korban ini ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kisah dua orang anak beranak ini merupakan orang yang sangat tinggi nilainya, ya, dari sudut pengabdian, pengorbanan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan kita hari ini, maka ya, bukan pengorbanan itu bukan hanya setakat itu saja, bahkan pengorbanan dalam segala aspek kehidupan kita. Macam kita menghadapi, kita katakan, suasana Covid ni juga, maka kita kena berkorban, ya, berkorban untuk menjaga SOP dan sebagainya. Dan untuk akhirnya, sebagai ringkasnya, cuma saya nak jelaskan sini, ibadat korban ni antara hikmahnya banyak, ya. Antaranya saya nak sebut 3 saja di sini, iaitu yang pertama, iaitu ibadat korban ni yang disyariatkan, ya, kepada disyariatkan kepada kita ni sebagai tanda kesyukuran, ya, orang yang beriman, ya. Orang yang beriman dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita hari ini, nikmat Islam dan nikmat iman itulah yang paling besar sekali, yang paling tinggi sekali. Itu yang pertama, ya. Yang kedua iaitu dapat membantu golongan-golongan yang susah, ya. Jadi golongan-golongan, ya, sebab kalau terutamanya kepada golongan asnaf lah, ya, mereka ini susah. Jadi dalam melakukan ibadat korban ini juga bukan hanya setakat kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga sahaja, maka dalam masa yang sama juga pengabdian ini kita dapat beribadat, ya, kepada manusia lain, iaitu kepada asnaf, kepada mereka-mereka yang tidak mampu, yang susah, ya, yang tidak ada makanan dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan satu ibadat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ibadat antara kita dengan manusia, iaitu hablum minan nas. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang akhir, yang ketiga yang saya nak sebutkan di sini, iaitu ibadat korban ini juga dengan tujuan untuk memberi, kita katakan, kafarah, ya, kepada kita, ya. Kadang-kadang ada perkara-perkara dosa yang kita lakukan dan sebagainya, maka dengan ibadat korban ini dapat menghapuskan dosa kita. Jadi kepada mereka yang mampu melaksanakan ibadat korban ini, ya, maka marilah sama-sama kita melaksanakannya. Bukan hanya setakat itu sahaja, kita katakan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi, ya. Jadi yang kata fadilat korban ini. Jadi yang pentingnya bahawa kita ini bukan sentiasanya bersih, ya, daripada dosa. Kadang-kadang tak sunyi manusia ini melakukan dosa. Jadi untuk kita kata menebus dosa kita itu, ya, maka ibadat korban salah satu daripada sebahagian daripada untuk kita menebuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi itulah 3 yang dapat saya sampaikan dengan secara ringkas pada petang ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati sekalian. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu kelemahan daripada diri saya. Jadi minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.